Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai guys. Okay, hari ni saya nak berkongsi berkaitan dengan membina matlamat. Bagaimana kita nak membina matlamat? Matlamat ni sangat penting dalam setiap diri manusia. Kerana bila ada matlamat ni barulah kita akan bergerak. Kerana bila tak ada matlamat ni kita akan bergerak. Dia umpama batu lah, perlukan tekanan dan geseran. Supaya umpama roda yang perlu bergerak, yang akan bergeser dan tekanan ke atasnya menyebabkan ia bergerak. So saya akan berikan satu formula berkaitan dengan pembinaan matlamat. Formula ni mudah aja, iaitu I-SMART. Apa itu I-SMART? Ini adalah sebenarnya I-SMART ni adalah akronim bagi pembinaan matlamat. Yang pertama sekali adalah important. So kita kena pastikan matlamat yang kita nak bina tu adalah penting, supaya kita akan terdorong ke arah untuk menuju matlamat tersebut. Yang pertama, important. Contohnya sebagai seorang pelajar, dia mesti ada matlamat jangka panjang dan jangka pendek. Contoh jangka pendek umpamanya SPM ataupun final IGCSE. Matlamat. Matlamat jangka panjang pula, apa yang dia nak jadi dalam hidup dia. Sama ada cita-cita ataupun impian yang ingin dicapai. Kena set matlamat yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua, matlamat tu perlulah spesifik. Apa maksud spesifik? Dia tak boleh terlalu general, kena khusus. Contohnya SPM. Saya nak berjaya dalam SPM. Berjaya tu macam mana? Berjaya tu terlalu luas. Berjaya macam mana? Berapa A? Kena spesifik kan. Saya nak 10A dalam SPM, 8A, 5A. Kena spesifik lah, supaya kita dapat merancang apa yang kita nak buat, supaya nak dapatkan 10, 9A tersebut. Kemudian yang ketiga adalah measurable. Measurable ni adalah boleh diukur. Pastikan matlamat yang kita nak bina tu boleh diukur. Apa maksud boleh diukur ni? Maksudnya kita tahu jangka masa yang ada dan bagaimana kita nak menuju ke arah tu. Maknanya boleh diukur lah. Nampak macam SPM, kita boleh ukur berapa pencapaian dia, macam mana kita nak sampai ke arah tu, dan seterusnya lah. Kemudian yang keempat adalah achiever. Pencapaian matlamat kita tu adalah matlamat yang boleh dicapai. Maksudnya sejajar dengan kemampuan diri kita. Contohnya kalau kita dari segi akademik kita tidak dapat menguasai suatu topik atau subjek tu, kita kena berusaha lah. Dan kita kena pastikan kita boleh mencapai matlamat tersebut dengan jaya, supaya kita tak kecewa bila dapat kita apabila keputusan keluar nanti. Contohnya kalau kita nak dapat 10A, adakah matlamat kita itu boleh dicapai? Tengok pada kemampuan kita balik. Tengok pada exam yang lepas. Kalau tak boleh, kita kena berusaha lah kalau tu. Kemudian yang keempat, yang kelima. Yang kelima adalah realistik. Matlamat tu perlulah realistik. Realistik ni apa? Realistik ni adalah matlamat tu perlulah yang boleh dicapai. Maknanya real. Bukannya angan-angan. Bukan macam majlis lah, angan-angan majlis ke, oh aku fikir aku nak ni, aku nak kerja besar. Tapi tu hanya angan-angan. Tanpa tindakan, benda tu akan jadi mimpi sajalah. Sebab tu kita perlukan matlamat yang realistik. Kemudian time. Time adalah masa yang diperlukan. Cukup atau tidak? Berapa lama jangka masa yang kita perlukan untuk capai matlamat tersebut? Contohnya kalau kita form 5, kita kena pasal matlamat sebenarnya daripada form 4 ataupun form 1. Supaya matlamat kita tu, usaha kita tu sejajar dengan matlamat yang kita capai tu. Kita dapat perbaiki mana-mana lompong-lompong yang terdapat dalam subjek yang kita nak belajar. So itu saja daripada saya. Ada 6 semua sekali langkah-langkah untuk membina matlamat. Kalau kita pendekkan, dia jadi I-SMART. Contohnya I-SMART. Okay. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.